yassir wa la tu'assir ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita menyambung semula pengajian kita pada kitab Hasyiah Al-Qalyubi ataupun Hasyiah Qalyubi ala syarhi Matnil Waraqati. Okey, ta'rifu usul qala musannif rahimahullahu ta'ala, ta'rifu usulil fiqhi bi'tibarihi murakkaban idafiyan. Ta'rif usul fiqh dengan melihat kepada kalimah tersebut yang tarkib. Tarkib ni apa dia? Gabungan. Kalimah itu ada dua kan, mufrad dan murakkab. Bila dia murakkab, dia punya maksud berbeza dengan dia mufrad. Kuala Lumpur. Kalau dia murakkab, Kuala Lumpur apa dia? Ibu negeri atau ibu negara Malaysia. Tapi cuba kita pecahkan dia, kita mufarradkan dia. Apakah dia Kuala Lumpur? Kuala ialah Kuala. Lumpur ialah Lumpur. Wahlun, waw halam. Kuala tu Kuala lah, Madhiq ataupun Madhiq tu selat. Kuala, kawasan Kuala. Okay, penghujung ataupun Majma'al Bahrain. Tempat pertemuan di antara laut dan juga sungai. Okay, itu dipanggil sebagai perkataan yang mufarrad. Tapi bila murakkab, Kuala Lumpur lain maksud dia. Tak ada kena-mena pun dengan Kuala dan tak ada kena-mena pun dengan Lumpur. Okay, jadi macam tu juga usul fikih. Secara mufrad, usul adalah lain, fikih adalah lain. Tapi bila digabungkan juga memberi maksud yang lain. Wadhalika. Okay. Mana buka? Kita buka matan lah. Okay, supaya kita betul lah. Okay, ini matan dia. Matan dia kata apa? Wazalika. Okay, mu'allafun min juz'aini mufradain. Kita buka pula kitab Hasyiah. Wazalika ay, ni syarah dia. Kata Syekh Al-Juwaini, ay lafza usulil fiqhi. Wazalika ni merujuk kepada apa? Merujuk kepada lafaz usul fiqh. Mu'allafun, lafaz usul fiqh ini, mu'allaf terbina daripada dua juzuk. Okay, tengok bawah ni pula. Bawah ni pula anda tengok. Ini kata Qalyubi. Lafaz. Tengok dihurai lafaz. Dia kata ay la ma'nahu al-laqabi alladhi sara 'alaman 'ala fannil usul. Okey. Wala ma'na mufradatihi al-atiyati bal murad tarkib lafaz. Tengok. Dia kata tidak, kita tidak menumpukan kepada makna secara bersendiri. Usul lain, fiqh lain. Kalau kita berbahas secara mufrad, maksud dia lain. Yang kita nak bincangkan hari ini ialah maksud yang murakkab, usul fiqh. Kita bukan nak bincang usul itu apa, fiqh itu apa. Tidak. Kita nak bincang usul fiqh yang datang dalam package yang murakkab. Yang datang dalam package yang memang dia murakkab, iaitu bercantum sebagai satu istilah. Okey. Ahaduhuma usulun wal akharu ataupun wal akhari al fiqhu. Yang pertama kali usul, yang keduanya adalah fiqh. Okey, mufradain. Tengok minta. Dia kata apa? Mufradaini. Dia terbina daripada dua juzuk yang salah satunya, keduanya asalnya adalah mufrad. Okay, ini dia cerita binaan dahulu. Apa binaan dia? Fal aslu. Apa dia aslu? Apakah dia aslu? Dia kata fal aslu. Okey, nak tengok. Ini kata syarah lah. Okey. Tengok nombor 5 ni. Rasa satu benda yang boleh kita baca kat nombor 5 ni. Okey, kita baca pelan-pelan lah. Okey. Mufradaini. Kan, asalnya dua tu mufrad yang berbeza. Usul dan juga al-fiqh. Okey. Apakah lawan kepada mufradaini? Tarkib. Lawan kepada murakkab, mufrad. Mufrad ni lawannya murakkab. La tasniyatu wal jama'. Bukan tasniyah, bukan jama'. Wal mu'allaf yu'rafu bima'rifati ma ullifa min. Mu'allaf ni apa? Yang terbina itu, yu'rafu, kita boleh kenal dia, bima'rifati ma ullifa min. Dengan kita mengetahui apakah yang dia terbina daripadanya. Maksud apa tu? Cuba try kita baca apakah kata Hasyiah Al-Qalyubi. Qalyubi kata apa? Wal mu'allaf sampai akhir.
innahu la yumkinu al-khawdu fi ilmi min al-ulumi illa ba'da tasawwurih. Tidak mungkin, itu penting kita lihat kepada hasyiah. Hasyiah ni ada benda-benda yang agak dakik. Oleh itu kitab ini, kalau antum beli kitab yang hasyiah, sebab itu kalau dalam mukharrar, even dekat jamiah yang besar, pondok pun lagilah, jamiah-jamiah seperti Azhar, seperti Zaituniyah, dia jarang baca hasyiah. Dia banyak baca syarah sahaja. Matan syarah. Kerana hasyiah ini dia agak dakik. Bila dakik ni makna halus perbahasan dia. Bila dakik ini kadang-kadang tidak bermanfaat untuk orang awam. Okay? Macam ilmu ni kita bacalah, jangan diajar pada orang awam, dia pun tak boleh gambarkan. Dia tak faham, bahkan dia tanya untuk apa semua ni. Dia pula marah kita balik. Sebab apa? Dia pun tak tahu. Benda tu terlalu dakik. Macam juga ilmu kedokteran ataupun ilmu perubatan. Dakik sangat cerita tentang mikroorganisma, tak faham jemaah kita, tak faham orang awam kan. Jadi itu tak perlu sangatlah kita nak detail apakah komponen dalam vaksin ke apa ke, semua orang tak faham pun. Okay, demikian juga usul fiqh, ilmu-ilmu kita ni, bila kita kata hasyiah, dia syarah kepada syarah. Kalau syarah tu dah huraian, lepas tu hasyiah pula hurai pula lagi mendalam, memang tidak boleh diajar sewenang-wenang melainkan pada ahlinya. Apa dia ni? Kenapa nak cerita benda ni? Dia kata la yumkin al-khawdu fi ilmi min al-ulumi illa ba'da tasawwurihi. Kita tidak boleh nak bayang ilmu itu, tak boleh kita nak faham khawd. Khawd ni kita nak mendalami khawd. Khawd. Apa al-khawd? Khawd ni ialah, kalau dalam bahasa akidah, khawd ni merupakan kolam kan? Tu khawd. Ataupun dalam Telaga Kausar tu khawd. Dalam bahasa kita, khawd ni maknanya kita mendalami. Okey, khawd tu kan kolam. Lepas habis tiang sirat, kita akan pergi khawd. Maka dikatakan di sana dia punya kanadil ataupun dia punya gayung-gayung ni banyak seperti kawakib fis sama, seperti bintang di lautan. Okey, apa beza khawd yang kolam tu dengan khawd ini? Okay, kolam tu biasanya dia adalah dalam. Jadi bila kata khawd, dia akan maksudnya mendalami. La yumkin al-khawdu, tak mungkin kita boleh mendalami sesuatu ilmu itu melainkan setelah kita boleh menggambarkan dia. Apa ilmu itu? Ni ilmu apa ni? Ilmu usul fiqh. Cuba cerita sikit apa usul fiqh. Saya pun tak boleh gambarkan lah. Kalau kamu tak boleh gambarkan, kamu juga mungkin tak mampu untuk belajar. Sebab menggambarkan secara umum itu adalah asas kepada mempelajari ilmu tersebut. Mentahulah cerita dia. Apakah dia topik perbahasan dia, apakah dia dipanggil sebagai istimdad, apakah dia maudhu' dia dan sebagainya. Wa tasawwur, dan untuk menggambarkan ilmu itu yustafad min at-ta'rifat. Untuk menggambarkan apakah ilmu itu, dia akan difahami daripada ta'rif al-mutawaqqaf alaih. Al-mutawaqqif ke mutawaqqaf ala ma'rifati ma'ani kalimatiha. Okey, untuk kita faham, kita boleh gambarkan apakah ilmu itu, yang ilmu itu kita boleh yustafad, boleh mengambil faham daripada ta'rif, yang ta'rif itu terbina di atas makna kalimah-kalimahnya. Contoh, kita kata mantiq, ilmu mantiq. Apakah mantiq? Mantiq ni isim maf'ul ataupun isim alat kepada nataqa. Bila kita cakap tu mantiq, kan? Perkataan. Nataqa ni berkata-kata. Kalau mantiq, apa yang dikatakan? Apalah kena mengenai ilmu mantiq dengan kandungan dia? Kena mengenai ialah percakapan ni adalah susunan perkataan daripada akal. Oleh itu, untuk memastikan susunan perkataan itu betul, akalnya kena betul. Ilmu mantik, ilmu yang mengajar cara berfikir agar perkataan yang keluar pun betul. Itu dipanggil sebagai, saya boleh faham. Itu maksud mantik je. Tapi mantik dari segi bahasanya, perkataan. Tapi dari segi dengan perkataan itulah kita boleh faham kenapa ilmu itu terbentuk.
Ilmu mantik, ilmu untuk liyasunul kalam an khata', untuk memelihara kalam daripada salah, supaya kalam itu, perkataan itu tersusun rapi dan cantik, berasaskan pemikiran yang betul. Itu maksud dia. Jadi tapi macam mana kita boleh faham itu maksud mantik? Sebab saya faham mantik. Okey, apakah ilmu hisab? Ilmu hisab, ilmu kira-kira. Mana kamu faham? Hisab tu mengira dan sebagainya. Jadi untuk kita boleh tasawur apakah ilmu itu, kena faham dahulu ma'ani kalimatiha. Makna-makna kalimah yang mewakili ilmu tersebut. Li'annahu iza lam yu'lam bizalika, kalau tidak diketahui akan hal itu, kana syuru'uhu abatha. Dia mula belajar tu abath. Apa abath? Sia-sia. Kalau belajar apa ni? Usul fiqh. Apa usul fiqh tu? Dalam bahasa yang ringkas, in nutshell, entah, saya belajar ya, hentam je lah, apa-apa pun hentam lah. Kan? Kalau macam tu, kiraan dia abas. Apa abas? Tak ada maksud. Oleh itu antum, dalam metodologi mengajar manusia, faham dahulu apakah ta'rif ilmu-ilmu tersebut. Faham dahulu apa yang orang kena tahu secara umum tentang apa yang kita ajarkan. فلذلك قدم المصنف تعريف أصول والتعريف الفقه على معرفة ما ذلك اللفظ لقبا ما ذلك اللفظ لقبا عليه. Oleh itu musannif ini dia memulakan dengan takrifan usul dan takrifan fiqh. Okey, yang ianya bertitik tolak daripada lafaz yang digunakan. Okey, cukup. So, kita nak tahu apakah usul fiqh, kita kena faham usul, kena faham fiqh. Sekalipun, okay, kalimah tersebut secara mufradnya, dia tidak memberi makna yang penuh apakah usul fiqh. Ya, saya kena faham apakah usul, saya kena faham apakah fiqh. Tetapi memahami usul dan fiqh tidak semestinya saya faham usul fiqh. Sebab tadi kita kata bahawa kalau kalimah tu dalam keadaan mufrad, dia tak sama dalam keadaan murakkab. Tapi yang penting, kena tahu juga secara asasnya. Terus, ta'riful asli. Apakah asli? Usul fiqh ni apa? Fal aslu ni katanya, Imam Juwaini, alladhi huwa mufradul juz'il awwali ma yubna alaihi ghairuhu. Asalnya apa? Ia merupakan juzuk awal. Apa juzuk awal? Kalimah pertama daripada kalimah usul fikih. Usul tu juzuk yang pertama. Apa dia asalnya? Apakah ta'rifan asal ni? Ta'rifannya ialah ma yubna alaihi ghairuhu. Apa yang terbina di atasnya lain. Lainnya macam mana? Tengok nombor tiga tu. Tengok kata Syekh, dia kata apa? Kata Syekh Qalyubi. Lughatan, secara bahasa. Wahada akhrabu ta'rifin lil asli. Ini ta'rif asal yang paling tepat. Bermaksudnya banyak ta'rif. Banyak ta'rifan asal ni. Aslu ni. Tapi ini yang paling okey lah. Di syahadatil hissilah. Kerana apa? Ia disaksikan kebenarannya oleh syahadah his panca indera. Fahuwa awla minat ta'rif bi'annahu al-muhtaju ilaih. Itu merupakan ta'rif yang lebih utama. Ia diperlukan. Lianna syajarata muhtajatun ila thamarah. Kerana syajarah ataupun pokok itu dia diperlukan untuk menghasilkan buah. Itu dia. Itu bahasalah. Okey. Maksudnya apakah dia asal kepada buah pokok? Itu dia. Okey, itu maksud yubna alaihi ghairuh. Apakah asal? Asalnya apa yang benda lain terbina ke atasnya. Rumah, apa asal dia? Fondasi, dia punya tapak, dia punya piling, dia punya asas, dia punya tapak dia. Okey, manusia apa asasnya? Ciptaan lah. Ataupun anggota, ataupun kelahiran. Wallahu a'lam. Itu merupakan asal. Asal ni yang menjadi asas fundamental kepada sesuatu perkara. Contoh ke aslil jidar ay asasahu. Bagi asal jidar, asal ataupun asas kepada dinding itu apa dia? Asasnya. Tiang ataupun dipanggil sebagai apa? Dia punya tapaknya. Wa aslu syajarati, dan juga asal syajarah, apa dia?
tarfuha tsaritu fil ard, iaitu hujung pangkalnya yang tenggelam di dalam bumi. Yang luar tu batangnya, yang akar tu dipanggil asal. Akar ni asal lah, akar. Okey. Dia panggil juzur. Okey. Ta'riful far'i. Ta'rifan kepada fara'. Kenapa dia buat fara' ni? Sebab apa dia buat fara' ni? Kerana dia merupakan muqabilul asli. Dia lawan kepada asal. Apa bacaan dia? Kalau aslu tu ma yubna alaihi ghairuhu. Kalau ni ma yubna ala ghairihi. Biasalah. Kalau asal ma yubna, apa yang terbina di atasnya yang lain. Yang lain dibina atasnya. Dia tu dah kuat dah sebab dia asal. Dia asas. Dia akar. Jadi yang lain boleh bina atas dia. Tetapi kalau furu' apa? Ma yubna ala ghairihi. Apa yang terbina di atas lainnya. Dia ke atas dan dia letak di atas asas. Okey. Ka furu'i syajarati li asliha. Seperti cabangan pokok yang berada di atas akarnya. Akar tu usul, dia punya batang dan buah tu furu' dia. Juga dengan wa furu'ul fiqhi li usulihi. Juga dengan furu' fiqh. Dalam fiqh ni, fiqh tu furu' dah. Tapi furu' tu mana asal dia? Asalnya adalah usul fiqh. Bila ada usul fiqh, adalah fiqh. Jadi, tapi tidak semestinya usul fiqh memerlukan kepada fiqh. Tidak. Tapi fiqhu memerlukan kepada usul. Yang kita bahas dalam kitab fiqh haram, wajib, sunat, makruh ini tidak akan boleh terhasil melainkan ia datang daripada ilmu usul fiqh. Usul fiqh. Okey. Baik, sikit lagi. Ta'riful fiqhi. Okey, dah selesai dah. Apakah ta'rif asal? La ni la ta'riful fiqhi lughatan wa istilaha. Ta'rif fiqh secara lughah ataupun istilah. Wal fiqhul. Tak sedap pula kita langkah. Tak apa. Okey, kita langkah tak apa. Okey, tengok dalam punya skrin ni. Fiqh ni, wal fiqhu alladhi huwa al-juz'u tsani. Fiqh ni berada pada juzuk yang kedua. Usul juzuk pertama, fiqh juzuk yang kedua. Apa dia? Lahu makna lughawi, ada makna bahasa. Lughawi, lugha, bukan lara. Lara tu orang nakal. Wa innaka laghawiyyun mubin dalam surah Al-Qasas. Laghawi, orang yang nakal, orang yang tak baik lah. Lara. Tapi kalau lugha, dari segi bahasa. Makna lughawi dia apa? Faham. Wa makna syar'iyyun, apakah makna syar'i? Syar'iyyin, dia idafah. Wa makna syar'iyyin, makna syara' kepada fiqh apa dia? Wa huwa ma'rifatul ahkamish syar'iyyati allati tariquha ijtihadu. Okey. Ialah mengetahui hukum hakam syar'iyah di mana jalannya, jalan apa? Jalan untuk makrifah itu ialah ijtihadu. Nanti kita i'rab sesa. Tengok dulu apakah maksud nombor 4. Ahkam apa? Bila kata ahkam, kharaja biha ilmu bidzawati was-sifati wal-af'al. Bila kata hukum, ia terkeluar daripada ilmu berkaitan zawat, berkaitan sifat, berkaitan af'al. Antum tengok dalam fiqh. Fiqh tengok dia punya bahas dia betul berfokus. Cerita tentang hukum hal haram, hukum sahaja. Jarang fiqh ni dia mendetailkan berkaitan dengan zawat. Solat. Okey, apakah itu solat tu pentinglah sebab nak tahu hukum. Tapi jarang diceritakan tentang manusia bersolat itu bagaimana bentuknya, bagaimana masanya, bagaimana tak, itu zawat. Sifat tak. Tapi yang diceritakan adalah sifat yang berkait dengan hukum. Af'al yang berkait dengan hukum. Sebab apa? Sebab fokus fiqh ialah hukum. Sebab itulah
Apakah fiqh? Ma'rifatul ahkam syar'iyyah, mengetahui hukum hakam syar'i. Bila kata hukum, dia tak akan bincang pasal zat tu sendiri. So, apakah itu solat? Solat itu terdiri daripada pergerakan. Itu diceritalah dalam takrifan. Tapi tak ceritalah lebih-lebih. Tak ceritalah pula apakah yang terkandung dalam diri itu. Itu ilmu lain. Oleh itu bila orang mengatakan fiqh Islam ni tidak syumul sebab dia tak membawa rahsia, tak membawa erti, tak membawa kaitan dengan alam. Kita kata senang, itu bukan ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni memang fokus di ahkam syar'iyyah. Kalau kamu nak buat tu, mungkin dalam ilmu maqasid ke, dalam ilmu-ilmu lain ke, ilmu aulawiyat ke, tak kisah. Tapi fiqh memang dah berpusat dan berfokus bincang ahkam. Dia tak bincang zawat, wasifat, wal af'al. Okey? Itu sebab apakah fiqh tu macam tu rupa dia. Fazawatu hiya allati law wujidat fil kharij qamat binafsiha walau aqlan katasawwuri mahiyatil insan. Apakah ilmu zawat? Ilmu ni kalaulah ada pada hakikatnya, dia akan berdiri sendiri. Walaupun akal. Sebagaimana kita boleh menggambarkan bentuk manusia. Itu zawat. Sifat itulah pula lawan dia. Contohnya sifat Tuhan. Okey? Jadi kita tak nak bahas panjang-panjang. Syekh ni pun dia tak bahas panjang ni. Dia cuma nak katakan ahkam ini bukan zawat, bukan sifat. Ahkam ni ialah hakam, hukum. Nombor 5 syar'iyyah. Ni pun kita tahulah. Syar'iyyah ni senanglah. Okey, iaitu al-ma'khudhatu minasy-syara', yang diambil daripada syarak yang diutuskan dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bitamarrun fil alati wal adillah, yang tamarrun berserentak ataupun disekalikan dengan praktis pada alat dan pada dalil. Okey. Syariat tu apa alat dia? Alat dia praktislah. Apa yang kita buat dan sebagainya. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu semua adalah alat dalam syariah dan juga dalil. Fakharaja ilmu Allah wa ilmu Jibril wa ilmu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan terkeluar ilmu Allah, ilmu Jibril dan ilmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana ilmu-ilmu itu ilmu Allah tanpa ijtihad. Allah tu alim. Ilmu Jibril, ilmu yang tanpa ijtihad tapi diberikan. Ilmu Nabi muha ilaih, ilmu yang diyuha, yang diwahyukan. Okay, jadi tapi ilmu syariah ni ilmu yang diijtihadkan. Jadi kalau orang berkata saya tak suka, saya tak prefer fiqh lah, saya prefer hadis Nabi. Itu perkataan yang agak tidak sihat itu. Sebab perkataan tu menggambarkan bahawa mereka tak faham apakah ahkam syar'iyyah. Ahkam syar'iyyah ni ahkam yang terbit daripada ijtihad. Itu ahkam syar'iyyah. Adapun hadis Nabi, ia belum lagi berijtihad. Hadis Nabi ialah kalam yang diwahyukan. So tidak sihat ataupun tidak melumat ataupun tidak, masih mentah perkataan orang kata saya lebih prefer hadis berbanding fiqh. Itu perkataan yang agak dengkel lah, dengkel bahasa kita. Sebab kita kata fiqh ini hukum syariah yang asalnya ijtihad. Tambah lagi ijtihad tu daripada dalil yang ada. Dalil tafsili. Okey. Adapun hadis Nabi itu bukan hukum ijtihad. Itu bukan hukum. Hadis Nabi ialah qaulun wa fi'lun wa taqrir. Jadi kalau kamu kata hukum, topiknya ialah fiqh. Nak tahu perbuatan Nabi, taqrir ataupun af'al, topiknya hadis. Okey. Jadi tidak boleh kita letakkan kedua-dua ilmu yang memiliki fokus yang berbeza dalam neraca yang satu. Neraca hukum, fiqh. Neraca ma'rifati aqwal wa sifat wa taqrir Nabi ialah ilmu hadis. Okey? Itu jadi bila kita belajar ilmu usul fiqh, kita akan lebih berhati-hati dengan term dan kita akan lebih belajar ini dia hakikat memahami nassun syar'i. Okey, inilah kaedah memahami nassun syar'i. Kita bukan belajar nas syar'i. Kita bukan belajar nas syar'i itu ilmu Quran ataupun ilmu hadis, tidak. Kita bukan belajar ilmu furu'. Hukumnya makruh, hukumnya haram,
rukunnya ada 6, tidak. Kita belajar kaifiyah ma'rifatul ahkam. Macam mana kita nak mengetahui, mengeluarkan hukum daripada dalil tafsiri. Jadi ilmu ini lebih asas berbanding ilmu fiqh itu sendiri. Okay. Tariqah, apakah tariq dia? Ijtihad. Ijtihad. Tengok ilmu fiqh ini penghasilannya, penyusunannya ijtihad. Dan ijtihad itu bukanlah berlaku di zaman Imam Syafi'i. Bukanlah berlaku di zaman Al-Imam Malik bin Anas. Bukanlah berlaku di zaman Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Tapi ijtihad itu telah pun berlaku di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu dia. Okey, kita habiskan sikit nah. Kal ilmi bi anna an-niyyata fil wudu'i wajibatun. Seperti kita tahu bahawa niat ketika wuduk itu wajib. Wa annal witra mandub. Witir itu sunat. Wa anna an-niyyata min al-layl syartun fi shaumi ramadhana. Berniat di waktu malam syarat sah puasa Ramadan. Wa anna zakata wajibatun fi malis sabi. Zakat itu wajib pada harta kanak-kanak. Wa ghairu wajibatin fi khullil mubah. Dan tidak wajib kepada perhiasan yang harus. Wa annal qatla bi muthqil. Muthqil, membunuh dengan pemberat yang tajam ataupun yang berat. Yujibul qisasa, mewajibkan kena qisas pada yang membunuh. Wa nahmu dhalika min masailil khilafi, dan seperti dengannya pada masalah-masalah khilaf. Bi khilafi ma laysa tariquhu ijtihada. Berbeza dengan apa yang bukan jalannya ijtihad. Kal ilmi bi anna as-salawatil khamsi wajibatun. Seperti ilmu, seperti kita mengetahui bahawa sembahyang 5 waktu itu adalah wajib. Wa anna zina muhramun. Zina itu bukan mahramun, muharramun. Zina itu benda yang diharamkan. Wa nahu dhalik min masail qat'iyyati fala yusamma fiqhan, dan juga itulah perkara-perkara yang qat'iyyah dan itu bukan fiqh. Benda ini dipanggil sebagai al-ulum al-ma'lum min ad-din bid-darurah. Ma'lum min ad-din bid-darurah tak boleh masuk dalam fiqh. Jadi kita boleh faham di sini. Kalau anda ambil fiqhul jinayat, di antara benda yang boleh memurtadkan seorang itu bukan sahaja membuat perbuatan yang zahirnya kufur, tapi mengingkari kewajiban ma'lum min ad-din bid-darurah. Orang yang berzina tak kufur. Taklah suruh kita buat macam tu, tidak. Orang yang mencuri, yang minum arak tidak kufur dengan perbuatannya, tapi akan kufur dengan i'tiqad mengatakan zina, minum arak itu adalah halal. Kenapa? Kenapa kena haram? Kerana benda tu ma'lum min ad-din bid-darurah. Bukankah benda tu benda fiqh? Bukankah zina dibahaskan dalam babul jinayat? Bukankah arak dibahaskan dalam babul jinayat? Itu fiqh. Kenapa pula fiqh bila kita mengingkarinya boleh kena hukum murtad ataupun hukum qatlu ataupun al-qawdu? Bunuh ataupun qatlu. Okey? Di sini dijawab. Syekh jawab kata itu bukan fiqh. Itu benda yang qat'i. Bila benda yang qat'i tidak termasuk la yaqa'u ataupun la yanzilu, tidak la yudha', tidak diletakkan di nama fiqh. Perbuatan tu fiqh. Solat, cara fiqh. Hukum fiqh. Membatalkan fiqh. Tapi solat tu sendiri untuk mengakui kewajipan dia adalah benda akidah. Benda qat'i. Jadi benda tu dibezakan kat sini lah. Nak tahu hukum dia, rukun dia, sebab dia, syarat dia itu bahas dalam fiqh ahkam dipanggil. Tapi bila kamu nak faham, tapi untuk mengakui ia adalah benda yang wajib dikerjakan harian, itu bukan fiqh. Itu adalah benda yang qat'i. Oleh yang demikian, itu bukan fiqh. Okay, itu bukan fiqh. Itu termasuk di bawah akidah. Di sini jangan keliru lah. Kenapa kita nak katakan orang tu haram lah? Orang tu murtad lah sebab dia mengatakan zina tu boleh. Zina tu tak apa tu mana boleh buat lah. Padahal zina kan topiknya adalah topik fiqh. Kalau ada saksi dia kena rejam dan sebagainya. Kalau dah kahwin lah, okey. Kita kata ahkam na'am fiqhi.
Ahkam zina itu fiqhi. Tetapi mengingkari ataupun mengatakan ia adalah haram tu adalah benda yang qat'i. Qat'i. Tak boleh kita nafikan. Itu dipanggil ma'lum minad din bid-darurah. Benda yang diketahui dalam agama kita ni secara daruri. Tak perlu ngaji jauh-jauh lah. Cakap je zina tu haram. Sebab apa? Kenapa benda tu maklum minad din bid-darurah? Sebab semua agama mengatakan yang sama. Dan yang kedua, ia juga munaffar minat tabi'is salimah. Benda yang kita tak nak. Orang yang ada akal yang selamat, dia tak nak buat benda tu. Tak nak zina. Tak nak arak lah. Okay, jadi benda tu, benda yang insijam, bertepatan dengan kesuma wahyu dan bertepatan dengan kemanusiaan. Tanyalah mana-mana manusia. What you think about adultery? Apa pendapat kamu tentang zina? Semua kata tak boleh. Bahkan even sampai hari ni, undang-undang Amerika pun mengharamkan zina. Dalam undang-undang dia, adultery is haram. Adultery itu adalah benda yang dipanggil illegitimate. Tak boleh. Haram. Bukan haram lah. Digenda. Tapi sejauh mana mereka nak mendakwa tu nombor dua lah. Kalau mereka praktis, tak nak tangkap, itu tak ada masalah. Sampai sana undang-undang dia utilitarian. Kena dakwa. Setakat masuk Instagram tak ada isu. Okey, jadi tetap undang-undang negara yang bebas seperti Amerika pun mengharamkan zina ataupun adultery. Itu adultery. Sebab apa? Sebab tiba as-salimah, setiap manusia yang selamat akan menafikan, akan mengingkari perbuatan itu. Okay, that's why kita kata itu maklum minad din bid-darurah. Itu bukan fiqh. Fiqh itu hukum tentangnya. Okay? Itu merupakan beza fiqh, ahkam, fiqh dan sebagainya. Nanti kita akan lihat depan ni pula apa maksud dengan usul fiqh. Tapi kita nak baca sikit bawah-bawah ni lah. Supaya kita nampak sikit, dapat sikit buah ataupun samarah Al-Imam Al-Qalyubi. Okay, cukuplah untuk malam ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Okay, Afan. Khair. Okay.